Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aina Sofia binti Azhar dan pada hari ini saya serta rakan-rakan saya yang lain akan membentangkan sebuah topik yang bertajuk Kelestarian Etika, Analisis dari Aspek Sosial dan Kelangsungannya dalam Pembentukan Negara Bangsa. Baik, pembinaan negara bangsa merupakan salah satu matlamat yang amat ditekankan dalam sesebuah negara sehinggakan ia dianggap sebagai sebuah kemuncak kejayaan yang terulung oleh negara tersebut, rakyat serta pentadbirannya. Pembinaan negara bangsa boleh didefinisikan sebagai pembangunan sesuatu kumpulan masyarakat dalam sesebuah negara. Dalam konteks pembinaan negara bangsa, sesebuah negara perlulah mempraktikkan 4 elemen ini terlebih dahulu, iaitu membina bangsa, membina sebuah negara, penyertaan keseluruhan rakyat serta pengagihan atau penyebaran nilai-nilai murni dan etika dalam masyarakat. Secara amnya, pembinaan negara bangsa merupakan satu proses yang tidak ada titik tamat, malah berterusan dari zaman ke zaman. Baik, perkataan etika sering kita dengar, baca dan lihat di serata tempat. Menurut Kamus Bahasa Melayu, secara istilahnya, etika boleh didefinisikan sebagai prinsip moral ataupun akhlak ataupun nilai-nilai murni yang menjadi pegangan seseorang individu maupun sesebuah kumpulan masyarakat. Kelestarian etika amat berhubung kait dengan proses pembinaan negara bangsa kerana adalah amat penting untuk seseorang warga negara beretika dalam segala perilakuannya, mengamalkan nilai-nilai positif serta menghormati negara dalam masyarakat demi mendekati kejayaan pembinaan negara bangsa yang diidamkan. Cabaran yang pertama ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat. Menurut Asma Umar, beliau ada menyatakan bahawa bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa pemersatu yang bermaksud bahasa yang digunakan untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum dan ia dianggap telah menyebabkan pemisahan kaum antara masyarakat di Malaysia. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan budaya dan corak hidup di mana mereka mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan. Hal ini telah menyebabkan seringkali berlaku prasangka buruk dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan antara kaum. Faktor yang seterusnya ialah sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan bahasa Inggeris. Kebanyakan rakyat negara kita berpendapat bahawa bahasa Inggeris merupakan bahasa pertuturan yang paling utama dan meluas digunakan di seluruh negara. Sehingga kan ada anak-anak yang tidak fasih berbahasa Melayu kerana didikan keluarga yang lebih menitik beratkan penggunaan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu yang merupakan bahasa ibunda kita. Cabaran yang kedua ialah isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Malaysia merupakan sebuah negara membangun dan sedang berusaha menjadi sebuah negara maju. Bagi meneruskan usaha ini, Malaysia perlu bijak dan tegas dalam mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangannya. Antara cabaran yang perlu ditangani dalam usaha tersebut ialah pemantapan etika dan integriti sektor awam dan swasta. Namun demikian, masih terdapat individu yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, pecah amanah dan rasuah. Disebabkan tindakan mereka ini, ramai orang memandang serong terhadap penjabat awam. Faktor berlakunya isu integriti ini berkait rapat dengan isu etika dan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam diri seseorang pekerja dan sesebuah organisasi. Setiap pekerja harus mengetahui betapa pentingnya integriti di dalam pekerjaan supaya masyarakat umum mempunyai kepercayaan terhadap sesebuah organisasi seperti sektor awam dan swasta. Hal ini bagi memastikan kestabilan dan keharmonian negara tidak terjejas. Seterusnya ialah penyebaran budaya barat. Penyebaran budaya barat terhadap pemikiran dan moral masyarakat adalah salah satu hasil yang paling membanggakan kerana banyak perubahan dalam peradaban kini dapat dilihat dalam kalangan masyarakat terutama dalam golongan remaja. Antara budaya barat yang diikuti oleh masyarakat pada masa kini ialah budaya black metal. Budaya black metal adalah sejenis aktivitas sosial yang tidak diingini yang melibatkan pemujaan syaitan. Setiap lagu yang mereka lontarkan menyampaikan pesan yang menyangkal keberadaan Tuhan dan pemahaman bebas. Seterusnya ialah budaya pemakaian yang tidak menggambarkan peradaban timur. Tidak dinafikan bahawa sebagian anak-anak muda pada masa kini lebih gemar berpakaian ala barat seperti skirt pendek, suara ketat dan berpakaian nipis. Ragam fashion budaya barat tidak menunjukkan martabat pemakai dibandingkan dengan pakaian masyarakat tempatan tradisional yang penuh kesopanan dan meningkatkan martabat si pemakai. Seterusnya ialah pengaruh hedonisme. Pengaruh hedonisme ialah mereka yang menganggap kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan hidup. Mereka gemar untuk menghabiskan masa di tempat hiburan seperti karaoke, konsert, dan pesta. Kita rakyat Malaysia mesti menolak gaya hidup tidak sehat ini kerana hedonisme tidak sesuai dengan budaya kita. Terakhir ialah kurang penghayatan agama. Agama adalah panduan utama dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai petunjuk arah ke jalan yang betul. Kurangnya penghayatan agama dalam masyarakat akan mengakibatkan kebuntuan akhlak dan akidah.
Kerusakan moral di kalangan remaja yang dapat dilihat pada masa ini adalah isu-isu seperti bullying, pembuangan bayi, seks bebas, sumbang mahram, penyalahgunaan dadah, dan jenayah di kalangan kanak-kanak. Antara punca kurangnya penglihatan agama ialah anak-anak muda tidak diberikan pendidikan agama yang secukupnya oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa tidak lagi memberikan pendidikan agama yang betul kepada anak-anak mereka kerana mereka lebih mementingkan wang dan materialisme. Ini menyebabkan anak-anak mereka tidak tahu membezakan antara perkara halal dan haram yang menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam aktiviti yang tidak berfaedah. Seterusnya ialah kurangnya aktiviti keagamaan di kalangan masyarakat muda. Aktiviti keagamaan jarang dilakukan secara berterusan kerana keperluan pelajar untuk menyelesaikan kerja yang ditetapkan dan had masa pendidik yang juga perlu meluangkan masa bersama keluarga mereka. Mereka juga percaya bahawa pelajaran agama ini adalah beban kerana lebih mementingkan tugasan yang diberikan kepada mereka daripada menghabiskan masa di tempat-tempat keagamaan. Akhir sekali ialah timbulnya masalah dalam perpaduan kaum. Kita sedia maklum bahawa setiap agama mengajar umatnya untuk berbuat baik terhadap sesiapa sahaja, kira-kira agama, bangsa, kedudukan, dan darjat seseorang itu. Oleh itu, jika masyarakat kita menjalani kehidupan dengan kurangnya penghayatan terhadap agama, maka akan timbullah isu perpaduan kaum di negara kita. Mereka tidak peduli dengan perintah agama yang menuntut manusia untuk hidup dalam keadaan harmoni. Hal ini mendorong kepada ketidaksepakatan dan kesalahpahaman dalam masyarakat. Sebagai contoh, terdapat konflik antara kaum semasa musim perayaan kerana mereka tidak memahami adat dan kepercayaan kaum lain. Penghayatan agama sangat penting dalam memastikan perpaduan kaum di negara kita, di samping mengekalkan nilai moral dan etika yang kukuh dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Kamnasari binti Muhammad Yunus ingin meneruskan pembentangan ini dengan tajuk kesan keruntuhan moral dan etika dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, masyarakat tidak akan bersatu padu. Keruntuhan moral dan etika akan menimbulkan masyarakat yang tidak harmoni. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri akan jeratkan dirinya ke dalam pergaduhan. Sebagai contoh, seorang individu meletakkan kenderaannya di merata tempat tanpa memikirkan persekitaran yang sesak. Seterusnya, masyarakat akan tidak peduli dengan rakyat lain dalam kesusahan. Sekiranya rakyat di sekelilingnya dalam kesusahan, mereka tidak berpeluang untuk mendapat bantuan daripada masyarakat lain. Yang seterusnya ialah kadar jenayah akan meningkat. Antara jenayah yang akan terus meningkat di negara kita ini ialah yang pertama, memberi atau menerima rasuah. Perkara ini mungkin dapat remeh terhadap sesetengah individu, tetapi perkara ini akan membawa kesan yang buruk terhadap masyarakat kerana masyarakat tidak lagi melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Dan seterusnya ialah merompak atau mencuri. Merompak atau mencuri antara kes yang akan terus meningkat di negara kita sekiranya nilai etika dan moral tidak diamalkan kepada masyarakat lain. Yang ketiga ialah isu perkauman. Seperti yang kita sedia maklum, negara Malaysia merupakan negara yang mempunyai bilangan kaum. Perasaan benci atau diskriminasi terhadap kaum lain akan muncul jika tidak mempunyai moral dan etika yang baik dalam diri. Dan yang terakhir ialah tiada batas pergaulan. Maksiat akan terjadi antara lelaki dan perempuan jika tidak mempunyai moral dan etika yang baik dalam diri. Pergaulan bebas akan mengakibatkan seseorang individu mengalami kejutan budaya seperti meminum arak, pergi ke kelab malam dan mengambil dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan, nama saya Nur Akilah binti Dalhari dan saya akan menerangkan kaedah ataupun cara yang kita boleh guna dalam membentuk masyarakat yang beretika dan juga bermoral. Okey, terlebih dahulu, apa itu masyarakat yang bermoral dan juga beretika? Okey, masyarakat yang bermoral dan juga beretika memberi maksud individu, rakyat ataupun seseorang yang mengamalkan akhlak yang mulia, sikap yang positif ataupun sikap yang membawa kepada kebaikan kepada diri mereka. Okey. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak perkara yang kita boleh lihat di kaca televisyen, di radio ataupun di laman sosial media. Perkara-perkara yang masyarakat kita di negara Malaysia lakukan, perkara yang dianggap seperti tidak bermoral dan tidak bermaruah. Jadi kita ambil peduli dengan apa yang berlaku di negara kita dan kita ada menyinarakan beberapa kaedah ataupun cara dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan juga beretika. Okey, salah satunya adalah memberi pendedahan dan juga ataupun beri pendekatan apa itu civic dan apa itu moral kepada generasi kini. Okey. Pertama sekali,
kita tahu yang kerajaan telah lama mengamalkan mengadakan pendidikan sivik kepada sekolah, kepada generasi kini. Namun apa yang saya ingin tekankan di sini ialah kita beri lebih lagi pendekatan, kita beri lebih lagi penekanan kepada mereka mengenai sivik dan juga moral, supaya mereka mengamalkan sikap ini dan tidak menganggap perkara ini adalah silibus semata-mata. Malah guru-guru kita sarankan menjadi contoh yang baik kepada anak-anak murid, tak kurang juga kepada ibu bapa. Perlu memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak mereka agar anak-anak mereka mudah dibentuk untuk menjadi seorang yang bermoral, seorang yang beretika dan berakhlak baik. Selain itu, kita ada juga cara lain yang kita boleh bantu untuk membentuk masyarakat yang lebih bermoral dan juga beretika. Antara cara yang kita boleh pertimbangkan adalah kita perlu membanteras aktiviti gejala sosial. Gejala sosial ni memang kita tahu perkara ni memang berlaku pada generasi yang muda, jarang sekali berlaku pada generasi yang terdahulu. Namun untuk membanteras aktiviti gejala sosial ni, kita mengesyorkan pihak-pihak berwajib seperti polis lebih mengawal keadaan sekeliling agar perkara yang tidak beretika ataupun bermoral ni tidak berlaku di keadaan sekeliling. Kita juga mengesyorkan masyarakat sekeliling juga bersama-sama memainkan peranan untuk mengawal keadaan sekeliling agar perkara ini tidak sewenang-wenangnya berlaku di keadaan sekeliling ataupun di mana-mana sahaja. Kita juga menyarankan kerajaan dan juga pihak-pihak yang berwajib seperti anggota polis juga untuk memperketatkan lagi undang-undang agar individu-individu yang tidak bertanggungjawab tidak berani melakukan perkara yang tidak bermaruah, perkara yang tidak bermoral, perkara yang tidak beretika dalam kehidupan seharian mereka. Antara perkara lain, perkara yang kita boleh pertimbangkan dalam membentuk masyarakat yang bermoral adalah didikan agama dan penghayatan dalam kerohanian. Dalam isu ini, saya mengesyorkan setiap individu ataupun setiap orang perlulah berlapang dada, mengambil inisiatif untuk membuka peluang pada diri untuk mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang baik dan lebih menghayati dalam isu kerohanian di dalam masyarakat. Saya juga mengesyorkan para agamawan, para ilmuwan lebih aware, lebih ambil tahu mengenai kisah-kisah tidak bermoral pada sebelum ini agar mereka ambil tindakan untuk lebih memberi penekanan, memberi ilmu kepada setiap orang bahawa pentingnya kehidupan yang bermoral, kehidupan masyarakat yang sentiasa makmur, sentiasa aman, sentiasa yang harmoni. Sedikit sebanyak ia dapat menyumbang kepada individu, kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang baik dan dapat menjadikan diri menjadi masyarakat yang sentiasa tidak berani melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral dan sentiasa menjaga akhlak dan peradaban diri. Antara cara terakhir yang kita sarankan ataupun kaedah yang kita boleh guna dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan juga beretika adalah menjalankan kempen media massa ataupun anjuran program kemasyarakatan. Untuk kempen media massa, seperti yang kita ketahui, masyarakat kini lebih gemarkan kepada melihat kaca televisyen, melihat sosial media ataupun membaca ataupun mendengar radio untuk mendapatkan informasi-informasi terkini. Jadi kita mengesyorkan pihak media massa untuk lebih kreatif, untuk lebih mencipta idea ataupun sesuatu bagi menarik minat masyarakat kini untuk lebih mengamalkan kehidupan yang lebih beretika. Secara langsung ini dapat menjadi ikutan bagi mereka agar mereka dapat membentuk diri mereka lebih positif, lebih berakhlak dan juga lebih bermoral di kehidupan seharian. Selain itu, masyarakat juga perlu memainkan peranan bersama-sama menganjurkan program kemasyarakatan agar dapat memberi contoh yang terbaik kepada individu-individu lain mengenai kehidupan yang harmoni, kehidupan yang berperpaduan, kehidupan yang aman agar dapat membentuk diri mereka menjadi lebih positif dan dapat juga menjadi contoh untuk contoh peradaban yang tinggi, peradaban yang baik dan juga dapat membentuk diri juga menjadi seorang yang berakhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya
saya akan sambung mengenai cadangan kelangsungan kelestarian pembentukan negara bangsa. Kunci dalam mengurus pembentukan negara bangsa adalah penentuan kedudukan putra sebagai alat milik ahli pembentuk negara itu mesti diterima dan diperakui. Usaha untuk menyatukan kaum melalui proses pembinaan negara mesti dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk menyadarkan warganya mengenai harga diri negara yang bebas dan berdaulat dan mampu membangun negara maju. Oleh itu, pembinaan negara bangsa adalah usaha bersama semua orang untuk meletakkan bangsa dan negara mereka standing dengan bangsa dan negara lain. Kita harus berkembang sepenuhnya dari segi kesatuan dan solidariti nasional dan kesinambungan nasional. Dari segi ekonomi, keadilan sosial, kestabilan politik, sistem serta pemerintahan kita, kualiti hidup, nilai sosial dan kerohanian serta memupuk kebanggaan, identiti, patriotisme dan keyakinan terhadap negara. Cadangan seterusnya ialah ekonomi berasaskan etnik. Sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah dapat membentuk struktur etnik dan pemilikan ekuiti korporat yang membezakan etnik mengikut aktiviti ekonomi, dan wilayah ini terus memperkukuh pemilikan ekonomi oleh pemilik asing sehingga tahun 1970-an, walaupun negara itu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Namun, konflik perkauman pada 13 Mei 1969 meyakinkan pembangunan tanpa mengurus ketaksamaan dan peminggiran mengikut etnik dan wilayah akan mengancam kestabilan politik dan pembangunan negara. Malaysia terus mengalami proses pembangunan lestari sehingga transformasi masyarakat ke arah taraf hidup yang tinggi dan moden tersebar ke setiap pelosok negara. Pada alaf baru ini, pola perhubungan etnik di Malaysia sudah berubah dan faktor etnik tidak semestinya menjadi pemisah di antara individu pelbagai bahasa, budaya dan agama. Simbol identiti Melayu dalam perlembagaan dicerminkan dalam peruntukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak-hak istimewa Melayu, Raja sebagai ketua negara dan Islam sebagai agama rasmi. Cadangan seterusnya ialah pendidikan yang seragam. Cadangan dari segi pendidikan pula ialah melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan satu kurikulum kebangsaan untuk semua jenis sekolah dan satu penilaian peperiksaan yang seragam. Kerajaan juga boleh menjadikan agenda peperiksaan sekolah kebangsaan menjadi salah satu teras dasar RMK ke-13 bagi mewujudkan matlamat menjadikan sekolah kebangsaan sebagai tempat memupuk perpaduan kaum dan pusat kecemerlangan. Kerajaan juga boleh memperkenalkan konsep sekolah wawasan sebagai salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi nasional dengan menempatkan 2 atau 3 jenis sekolah rendah berlainan bahasa pengantar dan pentadbiran dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan, dewan dan kantin. Pelaksanaan sekolah wawasan bertujuan mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang luas kepada murid pelbagai kaum bergaul dan berinteraksi dalam pelbagai aktiviti. Pendidikan sepanjang hayat boleh dijalankan oleh pelbagai pihak di luar sistem pendidikan dalam usaha memupuk perpaduan menerusi penerapan unsur-unsur perpaduan ke dalam kurikulum dan co-kurikulum. Kesimpulannya, setiap masyarakat dalam sesebuah negara perlulah memainkan peranan yang penting dalam usaha melestarikan etika demi pembentukan negara bangsa. Penghayatan dan peningkatan kefahaman mengenai etika wajar ditekankan kepada sejagat dan mereka perlu didedahkan dengan dinamika konsep etika yang sekaligus menjadi kekuatan di samping cabaran kepada pembinaan negara bangsa ini. Akhir kata, penghayatan etika dan keperluannya dalam sesebuah negara akan menjadi panduan ataupun indikator kepada kematangan negara tersebut di samping mendorong masyarakat untuk menyantuni setiap pihak, sentiasa menghargai dan meraihkan kepelbagaian serta memupuk sifat keluhuran dan kemuliaan budi. Sekian daripada kami. Terima kasih.